Yang pertama ialah isu sistem sekolah pelbagai aliran. Isu sistem persekolahan pelbagai aliran merupakan isu yang sensitif bagi masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa kerana bukan mudah untuk mendapat kerjasama daripada masyarakat Malaysia. Hal ini kerana masing-masing mempunyai kepentingan dan pandangan yang tersendiri. Kewujudan pelbagai aliran seperti sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil telah menjejaskan perpaduan kaum di Malaysia. Ianya sudah tidak relevan kerana sekiranya ia masih diteruskan, hubungan antara masyarakat Malaysia akan semakin pudar. Di sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, bilangan murid-murid berbangsa lain amalah kurang. Masalah bahasa yang menjadi faktor utama ibu bapa kaum lain tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan. Begitu juga di sekolah kebangsaan, bahasa ibunda kaum lain tidak diterapkan di dalam mata pelajaran di sekolah. Maka wujudlah sistem aliran yang berbeza-beza. Konsep dan pengertian sistem pendidikan satu aliran. Menurut tokoh pendidikan Prof. Datuk Dr. Kamarudin, sistem pendidikan satu aliran ialah sistem pendidikan yang menggunakan satu bahasa pengantar di sekolah. Ia bertujuan mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Menurut beliau, wujudnya sistem pendidikan yang menggunakan satu bahasa pengantar secara tidak langsung akan mewujudkan satu sistem nilai dan budaya sosial. Melalui sekolah satu aliran, murid kaum lain masih berhak mempelajari bahasa ibunda masing-masing di samping membolehkan mereka memupuk dan mencapai matlamat perpaduan dan integrasi nasional menerusi pendidikan. Jika pengasingan pendidikan mengikut kaum ini berterusan, ia akan menghasilkan masyarakat yang terpisah di antara satu sama lain, mengakibatkan satu suasana segregasi dengan memiliki bibit perpecahan yang berbahaya. Semangat kekitaan dalam satu masyarakat Malaysia yang harmoni dan bersatu padu akan tercapai sekiranya sistem persekolahan yang menggabung terus ketiga-tiga aliran ini menjadi satu dapat direalisasikan. Antara ciri-ciri yang terdapat dalam sistem pendidikan vernakular adalah setiap jenis sekolah yang didirikan hanyalah khusus untuk satu kaum tertentu sahaja dan setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berbeza mengikut kaum masing-masing. Disebabkan oleh kewujudan sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu, 4 jenis sekolah telah ditubuhkan iaitu sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil dan sekolah Inggeris. Kewujudan sistem pendidikan vernakular ini juga boleh dikelaskan sebagai salah satu jenis segregasi. Segregasi bermaksud pemisahan atau pengasingan antara satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sesebuah negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi wujudnya masalah perpaduan kaum dapat dibahagikan kepada 3, iaitu masyarakat, pihak sekolah dan media massa. Seterusnya ialah kesan sekolah pelbagai aliran. Terdapat banyak kesan yang boleh kita lihat setelah tertubuhnya sekolah pelbagai aliran ini. Kesan ini dapat dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu kesan positif dan negatif. Kesan positifnya ialah pelajar berlainan kaum dapat menguasai bahasa ketiga yang mampu menjamin masa depan yang kukuh terutamanya ketika bersaing dalam dunia kerjaya. Selain itu, guru di sekolah vernakular mempunyai komitmen, profesionalisme dan tahap dedikasi yang tinggi. Selain itu, sistem pendidikan vernakular mempunyai kelebihan tersendiri berbanding sekolah kebangsaan. Manakala kesan negatifnya ialah sistem sekolah pelbagai aliran ini menunjukkan jurang perkauman yang begitu luas antara murid-murid yang berlainan kaum. Di samping itu, kita akan dapati bahawa wujudnya jurang komunikasi antara kaum disebabkan penggunaan bahasa ibunda yang berbeza. Hal ini kerana hanya bahasa ibunda kaum majoriti sahaja yang kerap dipertuturkan di sekolah, manakala bahasa kebangsaan pula disisihkan. Oleh itu, berlakulah situasi di mana toleransi antara berlainan kaum sukar terjalin. Pelajar juga tidak dididik daripada awal tentang cara bergaul dengan kaum yang berbeza. Impaknya, walaupun Malaysia aman dan sejahtera, tetapi dalam proses bersosial, masyarakat terus hidup berkelompok. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cara bagi mengatasi masalah isu sistem sekolah pelbagai aliran. Antara caranya ialah penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Selain itu, menambah dan memperbanyakkan lagi sekolah di bawah program sekolah wawasan. Dan yang terakhir ialah kerajaan perlulah memainkan peranan utama dalam membentuk lanskap masyarakat Malaysia. Kesimpulannya, proses penyatuan dalam sistem pendidikan di Malaysia telah bermula semenjak zaman sebelum merdeka, namun agak sukar untuk direalisasikan. Penyatuan dalam bidang ini akan dicapai sekiranya setiap komuniti etnik memahami sejarah asal di Tanah Melayu dan perkembangan pendidikan di negara ini. Oleh yang demikian, setiap pelosok masyarakat perlulah menjadi warga negara yang prihatin dalam menangani isu ini. Sebarang perbincangan perlulah diadakan bagi mengelakkan salah faham yang boleh membawa kepada perpaduan yang lebih besar. Isu yang kedua ialah dualisme dalam pendidikan. Dualisme ialah satu sistem atau teori yang berdasarkan kepada 2 prinsip yang mempunyai 2 substansi. Dualisme dalam pendidikan mula berkembang secara ketara semasa penjajahan barat di kebanyakan negara Islam.
Dualisme dalam pendidikan ni ialah satu keadaan di mana wujud dua corak sistem pendidikan kebangsaan moden dan keagamaan tradisional yang terpisah dan berlainan dari segi sejarah, falsafah, matlamat, kurikulum, struktur dan pentadbirannya di negara Islam, yang mana dua sistem ini membentuk kepentingan masing-masing sehingga tidak wujud kemungkinan kedua-duanya bertemu apatah lagi bersepadu. Oleh itu, isu dualisme dalam pendidikan ini adalah sangat bahaya kerana mampu memberi kesan yang buruk kepada pembangunan jati diri pelajar. Dualisme ini berpunca daripada pembentukan fahaman dan pemikiran barat terhadap ilmu yang dipengaruhi oleh falsafah. Dalam konteks dunia Islam, punca berlakunya dualisme dalam pendidikan ini adalah berkait rapat dengan sejarah, landasan aliran pemikiran serta akibat pengaruh masalah-masalah dalaman dan luaran yang dihadapi oleh umat Islam pada suatu ketika dahulu. Pendekatan dalam fahaman agama yang berbeza dalam kalangan umat Islam dan juga penjajahan dikatakan menjadi punca berlakunya dualisme dalam pendidikan di negara-negara Muslim. Dualisme ini memberi beberapa kesan, iaitu dari aspek kurikulum, sekolah aliran kebangsaan bersifat duniawi sekular yang mementingkan penguasaan ilmu-ilmu akademik dan keterampilan sahaja, tetapi kurang bagi aspek kerohanian sehingga tiada keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi pelajar. Bagi sekolah aliran agama pula, hanya menumpukan pada subjek keagamaan sahaja dan tidak memberi penekanan yang cukup terhadap pelajaran umum, sehingga boleh menyebabkan lahirnya generasi yang hanya pandai dalam bidang agama tetapi tiada pengetahuan umum yang cukup dalam mendepani cabaran dunia yang semakin maju. Dari aspek sosial, akan wujud dua golongan dalam masyarakat, iaitu yang pertama, golongan profesional yang kurang memiliki fahaman terhadap agama, dan yang kedua, golongan agamis warok tetapi tidak mahir untuk membangunkan masyarakat. Oleh itu, beberapa cadangan penyelesaian bagi isu dualisme ni ialah yang pertama, melaksanakan sistem pendidikan bersepadu. Seperti yang diketahui, sistem dualisme ni ialah memisahkan dan mengasingkan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Jadi, melalui sistem pendidikan bersepadu ni adalah untuk menyatukan dan mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Pendidikan bersepadu ni ialah seluruh proses pendidikan dan perkembangan ilmu tidak terpisah daripada tauhid, sama ada rohani, jasmani dan akli. Coraknya adalah bersepadu, iaitu segala ilmu bersifat kudus dan pelibatan adalah ibadat bagi manusia. Berdasarkan kepada konsep falsafah pendidikan kebangsaan, ia bertujuan untuk meningkatkan perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan seimbang dari segi rohani, emosi, jasmani dan intelek berdasarkan kepada kepercayaan dan ketaatan kepada Allah. Pelajar yang berkembang secara bersepadu dan menyeluruh merupakan aset penting dalam pembangunan negara. Penyelesaian yang kedua ialah mengislamisasi ilmu pengetahuan, iaitu pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam dan dari belenggu faham sekular terhadap pemikiran dan bahasa. Menurut Al-Attas, untuk melakukan islamisasi ilmu pengetahuan ini melibatkan dua proses. Yang pertama, melakukan pemisahan elemen dan konsep yang membentuk budaya dan peradaban barat. Yang kedua, memasukkan elemen dan konsep Islam ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan. Tujuan utama islamisasi ini adalah untuk melindungi umat Islam dari ilmu yang sudah tercemar yang boleh menyesatkan dan menimbulkan kekeliruan. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan ialah yang pertama, setiap mata pelajaran yang dipelajari mestilah dilihat dari kacamata Islam dengan berpandukan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, segala kurikulum yang dijalankan mestilah mempunyai hubung kait secara langsung dengan falsafah pendidikan Islam. Yang ketiga, hendaklah dipastikan segala ilmu pengetahuan, mata pelajaran dan kursus yang ditawarkan bebas daripada anasir-anasir barat yang bertentangan dengan prinsip Islam. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa pendidikan agama yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Hadis adalah sebenarnya menjadi tunjang kepada semua pendidikan umum yang ada di dunia. Isu yang ketiga adalah isu berkenaan pendidikan seksualiti. Pendidikan seksualiti pada era kontemporari kini masih merupakan suatu isu yang penuh dengan kontroversi. Bahkan isu ini sudah berdekad lamanya dibincangkan di negara ini. Namun, isu ini sering mendapat tentangan daripada ibu bapa dan masyarakat. Punca wujud isu pendidikan seksualiti adalah kerana stigma negatif oleh ibu bapa dan masyarakat. Sikap tertutup sesebuah masyarakat terhadap pendidikan seksualiti dan merasakan hal seksualiti ini terlalu privasi sehingga tidak wajar untuk diketengahkan kepada umum. Setengah masyarakat juga begitu sensitif dengan perkataan pendidikan seksualiti sehingga istilahnya terpaksa ditukar untuk mengelakkan tentangan daripada ahli masyarakat terutamanya ibu bapa. Konsep seksualiti dan pendidikan seksualiti. Seksualiti merupakan satu ekspresi identiti gender lelaki dan perempuan.
Ia juga suatu perasaan peribadi di mana ia melibatkan kefahaman diri tentang tindak balas dan emosi terhadap seks. Terdapat banyak bentuk seksualiti dalam kehidupan. Ianya terdiri daripada aspek fisiologi, psikologikal, sosial, kerohanian atau agama, budaya dan politik. Organ seksual atau bahagian intim badan pula terdiri daripada payudara dan kemaluan. Pendidikan seksualiti pula merupakan pendidikan seumur hidup yang melibatkan proses memperolehi maklumat, membentuk atribut, kepercayaan dan pegangan nilai seseorang. Pendidikan ini juga menekankan perkembangan seksual, reproduksi manusia, kesihatan, hubungan interpersonal, perasaan kasih sayang, hubungan rapat, bahasa badan dan peranan gender seseorang. Manakala menurut Islam pula, pendidikan seksualiti termasuk dalam perkara yang dituntut dalam agama dalam mendidik anak-anak. Antara ayat Al-Quran dan hadis yang bercerita tentang pendidikan seksualiti yang menerangkan tentang bahaya zina adalah surah Al-Isra', yakni maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra'. Manakala hadis Nabi pula, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, perintahkan anak-anak kamu untuk menunaikan solat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun dan pisahkan tempat tidur di antara mereka. Faktor-faktor pendidikan seksualiti menjadi satu keperluan. Yang pertama, kerana peningkatan keganasan seks dalam kalangan remaja. Menunjukkan bahawa kebanyakan mereka ini tidak mengetahui teknik-teknik keselamatan diri ataupun pengetahuan mengenai pendidikan seksualiti, terutamanya golongan remaja bawah umur. Seterusnya, berlaku peningkatan penderaan seksual. Penderaan seksual kanak-kanak meningkat secara mendadak dewasa ini dan ia adalah satu masalah sosial yang sangat membimbangkan masyarakat dan kerajaan. Selain itu juga, berlaku peningkatan penyakit HIV dan AIDS melalui hubungan seks. Jika sebelum ini, penyakit HIV atau AIDS merebak kerana perkongsian jarum suntikan oleh penagih dadah. Namun, ianya berubah sejak beberapa tahun kebelakangan ini apabila penyakit ini dikesan menular akibat kegiatan seks bebas. Kepentingan pendidikan seksualiti pula, pelajar akan mendapat pemahaman yang lebih tepat dan cara didikan yang betul. Seterusnya, dapat membantu ibu bapa dalam mendidik anak tentang pendidikan seksualiti. Dan pelajar akan lebih yakin mengenai isu-isu seksualiti. Oleh itu, institusi pendidikan sememangnya amat sesuai untuk melaksanakan pendidikan seksualiti dari perspektif pembangunan manusia. Implikasi mengabaikan pendidikan seksualiti. Antara kesan-kesan mengabaikan pendidikan seksualiti adalah berlaku peningkatan masalah sosial. Seterusnya, kes jenayah seksual juga akan semakin berleluasa bagi golongan kanak-kanak dan remaja. Selain itu juga, turut berlaku normalisasi dalam diri kanak-kanak dan remaja yang mana boleh meruntuhkan moral dan akhlak golongan ini. Penyelesaian bagi isu pendidikan seksualiti adalah menambah modul pendidikan seksualiti dalam kursus perkahwinan yang mana pasangan yang hendak berkahwin perlulah difahamkan dahulu mengenai pendidikan seksualiti. Seterusnya, memberikan latihan yang efektif dan terancang kepada para pendidik. Akhir sekali, menyediakan modul yang selaras dengan tahap perkembangan secara menyeluruh agar mereka tidak terdedah dengan pemahaman yang salah mengenai pendidikan seksualiti. Kesimpulannya, melalui pendidikan seksualiti di sekolah, kanak-kanak dan remaja bukan sahaja boleh mendapat maklumat yang betul tentang seksualiti, malahan juga sekiranya golongan ini menghadapi masalah yang berkaitan dengan seksualiti, mereka boleh merujuk kepada guru yang mengajar mereka.